Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan masa, diberikan ruang untuk kita bertemu di alamnya ini. Alhamdulillah, dan kepada mereka yang telah mensubscribekan channel saya ucapkan terima kasih. Kepada pengunjung-pengunjung yang baru, selamat datang. Kepada mereka yang lama bersama dengan saya, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana masih lagi menyokong dan memberi support kepada channel ini. Baik, hari ini bicara santai saya berkaitan dengan boleh tak, persoalannya, boleh tak kita nak tinggal dalam gua seperti mana pemuda Ashabul Kahfi. Okey, kalau kita baca Al-Quran kan, dalam surah Al-Kahfi kan ada dinyatakan bahawasanya pemuda, 7 orang pemuda ni dia lari melarikan diri ke dalam gua kerana tidak ingin menyembah berhala ataupun nak menyelamatkan akidah mereka. Maka 7 pemuda ini bersama dengan seekor anjing menuju ke gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Itu yang kita dapat ambil lah daripada intipati daripada Al-Quran, daripada surah Al-Kahfi. Jadi hari ini bila kita menghayati kisah seperti ini dalam Al-Quran, dan kisah ini sebenarnya kita kena selami, kita kena tadabbur kenapa Allah membawa kisah pemuda Kahfi ini di zaman ini, zaman kita sekarang ni. Dan boleh tak kita nak jadikan gua ini sebagai tempat tinggal sekarang ni, tempat tinggal di zaman kita sekarang ni. Kita nak bawakan, kita nak praktikkan, adakah boleh nak menjadikan gua sebagai tempat tinggal seperti mana Ashabul Kahfi itu. Jadi kita kena fikirlah, kita kena fikir jauh-jauh, kita kena fikir dengan sedalam-dalamnya. Kerana sebenarnya boleh tidak jadi masalah kerana kita nak, kalau kita nak duduk, nak tinggal dalam gua, nak tinggal dalam gua zaman sekarang ni. Tapi kita kena fikir banyak perkara lah. Okey, dan kita, bagi saya, gua ini sebagai satu, orang kata sebagai satu simbolik, untuk kita sama-sama fikir dan kita praktikkan di zaman ini. Macam manakah sifat-sifat yang macam manakah orang kata apa yang ada dalam gua tu, apa yang ada, bukan apa yang ada dalam gua, apakah yang dimaksudkan dengan gua itu jika kita nak praktikkan pada hari ini. Sebenarnya bagi saya kan, gua ni sebenarnya satu benda yang mana orang kata tempat yang tidak mewah, serba kekurangan, kurangnya prasarana, kurangnya perkara-perkara yang mewah lah dalam gua ni. Jadi kita melihat pemuda Kahfi ini, mereka melarikan diri daripada tempat yang mewah, kehidupan yang mewah, kita kata kehidupan yang serba-serbi mewah, penuh dengan kemewahan. Tapi mereka ini sanggup untuk berpindah, untuk orang kata berhijrah daripada benda yang mewah kepada benda yang tidak ada apa-apa dalam gua ni. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berharapkan dalam Quran semoga Allah Taala beri rahmat kepada mereka jika mereka lari ke dalam gua ini. Dan kita hari ini, bagi saya, tak perlulah kita kata kita nak tinggal dalam gua seperti mana Ashabul Kahfi ini. Tapi cukup bagi kita menjadikan rumah kita itu seperti gua juga. Macam mana seperti gua? Okey, apa yang ada kalau kita perhatikan dalam gua? Apa yang ada dalam gua tu? Sebab tak ada kan? Dengan kipas tak ada, dengan televisyen yang tak ada, dengan internet, capaian internetnya tidak ada dan seumpamanya. Jadi bukan bermakna dalam rumah kita tu kita nak menidakkan teknologi seperti kipas, elektrik dan seumpamanya tu. Tapi sekurang-kurangnya kita
menjadikan rumah kita itu seperti gua dengan menidakkan beberapa perkara, meniadakan beberapa perkara. Sebagai contohnya lah kan, bagi saya ni kan, mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Seperti contoh kan, TV bagi saya ianya bukan satu, orang kata, satu keperluan kehidupan kita. Dan kalau tak ada TV sekalipun kita boleh hidup kan. Kalau tak ada TV sekalipun mungkin kita boleh hidup. Begitu juga dengan radio dan seumpamanya. Mungkin kita boleh hidup tanpa radio. Kita nak cari berita-berita, mungkin kita boleh baca di dalam surat khabar dan seumpamanya kan. Begitu jugalah dengan internet ni. Dengan internet ini yang mana begitu banyak sekali benda-benda yang tidak bagus dalam internet ni, dengan media masanya, dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan Twitternya, dan macam-macam lagi lah. Saya nak sebut pun tak pandai. Tapi itulah makna kata ialah, cuba kita lihat, kita perhatikan betul-betul bahawasanya Allah ini, dia nak suruh kita fikir, kenapa gua jadi tempat pilihan, kenapa tak berhijrah dan berpindah ke negeri yang lain, pergi negeri yang mana rajanya yang baik ke kan, atau pergi mencari sebuah kehidupan di tengah-tengah hutan, kemudian buka kawasan, bina rumah kat situ ke. Tapi Allah nak suruh kita fikir, kenapa gua dijadikan tempat pilihan dan ditakdirkan Allah di situ. Di sinilah kita mesti, orang kata, kena fikir betul-betul, kerana di akhir-akhir zaman inilah Allah Ta'ala cuba untuk menguji kita dengan benda-benda, dengan kemewahan-kemewahan dunia. Sebagai contohnya kan, banyak di sana, bagi contohnya pemuda Ashabul Kahfi banyak dihiburkan dengan parti-parti, dengan hiburan-hiburan. Dan sekarang ini banyak sangat hiburan-hiburan. Kalau kita tak mampu pergi ke tempat hiburan tu, mungkin kita boleh melihat hiburan tu di kaca televisyen, di dalam internet. Ni satu contohnya kan, satu contoh hiburan. Dan jadi kita nak mengelakkan daripada benda begitu, kita kena asingkan, kalau boleh jauhkan daripada benda-benda yang orang kata, yang boleh mendekatkan diri kita dengan hiburan-hiburan seperti itu. Ya, dalam Islam ada hiburan, tapi berpada-padalah. Tapi ramai di kalangan hari ini, mereka akan jadi lebih-lebih dalam berhibur. Dengar lagu pun lebih-lebih, tengok TV pun lebih-lebih, apa lagi, baca Facebook pun jadi lebih-lebih banyak baca Facebook daripada baca Quran. Tengok IG, Instagram pun lebih banyak daripada tengok Al-Quran. Jadi kita jauhkan diri kita dengan benda-benda sebegitu, seolah-olah kita tidak ada, orang kata seolah-olah kita berada dalam gua yang tak ada capaian internet, yang tidak ada apa-apa. Bila begitu, kita menjadikan hidup kita serba kekurangan dari segi kemewahan-kemewahan dunia. Menjauhkan diri daripada menghadiri parti-parti ataupun kerajaan-kerajaan yang mana berbentuk hiburan, yang ada lagu-lagu, yang ada macam-macam lah kan. Kalau makan pun, kalau kerajaan makan yang berlebih-lebihan, itu semua yang mana boleh, orang kata, boleh melalaikan kita, boleh menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala, boleh mendekatkan diri kita dengan sifat-sifat syaitan dan seumpamanya. Jadi kita kena fikir benda-benda sebegini supaya kita ini hidup seperti mana Ashabul Kahfi. Mereka cuba untuk menjadikan diri mereka jauh daripada kemewahan-kemewahan dunia. Jadi itulah pandangan saya berkaitan dengan boleh tak kita nak tinggal dalam gua hari ini? Ya, boleh. Jadikan rumah kita dahulu seperti gua. Barulah kita akan sedikit sebanyak akan menjadikan diri kita sebagai ciri-ciri pemuda Ashabul Kahfi. Dan saya rasa kemungkinan yang hidup hari ini mereka tak akan dapat hidup jika tiadanya internet. Kerana apa? Jiwa mereka dah sebati dah. Jiwa mereka dah sebati dah dengan internet. Kalau tak ada internet tak dapat hidup. Ya, itu ada, saya pernah dengar. Saya pernah dengar benda-benda sebegini. Tapi bagi saya, kalau tak ada internet pun boleh hidup. Tengok orang-orang zaman dahulu macam mana mereka boleh hidup tak ada internet.
yang mereka boleh hidup, boleh bekerja, boleh buat amal ibadah dengan begitu khusyuk lagi. Kita hari ni kemungkinan besar kita susah untuk melakukan amal ibadah kerana adanya benda-benda hiburan sebegitu. Baru nak buka Quran, kemudian bunyilah isyarat daripada kemasukan WhatsApp ke Telegram ke, ada update Facebook ke dan seumpamanya. Jadi kita rasa macam teruji dan diuji dengan dengan benda-benda sebegitu. Jadi menyebabkan kita susah untuk khusyuk bila mana untuk melakukan amal ibadah. Okey. So cuba renung-renungkan, fikir-fikirkan apa yang saya katakan tadi. Ini sahaja sekadar pandangan saja. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey. Anda memang hebat. Anda memang awesome. Sekian. Assalamualaikum.